Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kedua, dengan sebab perkataan seperti dikatakan bagi Muslim, hei kafir, atau Yahudi atau Nasrani. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana perbicaraan kita ialah kesinambungan daripada pertemuan kita yang lama sudah kita tertangguh pengajian kita, di mana pertemuan tersebut perbicaraan kita berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu murtad, ataupun perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu murtad, yang mana kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita memelihara agama. Wajib kita untuk memeliharakan Islam yang ada pada diri kita, iman yang ada pada diri kita. Maka oleh yang demikian, dah hukum syarak kita tekan kepada kita, maknanya wajib atas kita untuk jaga Islam ataupun iman yang ada pada diri kita. Lalu tu dah wajib kita kena jaga, maka kita kena tahulah perkara-perkara yang membinasakan iman kita, kerana kita nak jaga iman. Yang mana jaga iman ni perintah agama, perintah syarak. Allah dan Rasul suruh kita jaga agama, jaga iman. Lalu tidak kita kena tahu cara untuk kita jaga iman kita.
Bagaimana kita nak jaga iman yang ada pada diri kita? Tentulah dengan kita tahu perkara-perkara yang akan merosakkan iman, ataupun kena tahu benda-benda yang akan membinasakan agama yang ada pada diri kita, yang boleh membatalkan agama kita. Maka wajib kita kena tahu dia. Tahu itulah namanya ilmu. Kalau tak tahu, macam mana kita nak jaga iman? Bagaimana kita nak jaga Islam yang ada pada diri kita kalau kita tidak tahu perkara-perkara tersebut? Maka tahu tu ialah satu perkara yang wajib, yang mana kita perlu tuntut cari dia kerana kita nak jaga iman yang ada pada diri kita. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu, maknanya perkara-perkara yang menjadikan, yang boleh membawa seseorang itu kepada riddah, yang boleh bawa kepada seseorang itu keluar daripada agama, dengan berlaku salah satu daripada 3 perkara. Berlaku salah satu daripada 3 punca ini yang disebut dengan asbabur riddah, berlaku salah satu saja menyebabkan seseorang tadi jadi orang murtad. Wal-iyazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah daripada jatuh kita ni kepada murtad. Yang mana riddah ni pada sudut bahasa maknanya kembali. Riddah dari sudut bahasa maknanya kembali, ataupun dengan maknanya kembali daripada satu hal kepada hal yang lain. Itu dari sudut bahasa riddah. Riddah, bila sebut riddah dari sudut bahasa Arab, makna dia kembali daripada satu hal kepada hal yang lain. Jadi menasabah dengan makna pada lurah riddah ni, iaitulah bagi mereka-mereka yang asalnya dia tu belum lagi Islam, lalu tu dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dia di dalam agama Islam. Lalu tu dah masuk dia ke dalam agama Islam, namanya orang Muslim, orang mukmin, kerana dia masuk dalam agama Islam, peluk agama Islam, asalnya kafir. Lalu tu berada di dalam agama Islam tadi, dia pun kembali daripada satu kepada yang lain pula, kembali kepada kekufuran balik. Itu namanya riddah. Itu hak dari sudut makna lurah. Adapun dari sudut makna istilah agama kita, riddah ni ialah qat'ul Islam, memutuskan keislaman. Memutuskan keislaman, yang mana memutuskan keislaman tadi tu dengan melakukan perkara-perkara yang membawa kepada binasa agama. Tu buat salah satu daripada 3 perkara yang boleh membatalkan agama ataupun iman. Maka buat salah satu daripada perkara tersebut, maka orang tadi telah bersifat dengan sifat riddah. Itu riddah dari sudut istilah. Riddah, makna riddah dari sudut maknanya syarak, daripada kacamata syarak, memutuskan keislaman
dengan melakukan salah satu daripada sebab-sebab yang membatalkan iman ataupun Islam ataupun agama. Itu riddah. Riddah ni dia masdar. Yang mana kalau seseorang bersifat dengan riddah, orang tersebut, diri individu tersebut dinamakan murtad. Biar kita dapat beza riddah dengan murtad. Murtad isim maf'ul ataupun isim fa'il. Maknanya kena kepada diri seseorang tu. Yang mana seseorang ini dia bersifat dengan riddah, nama orang tersebut murtad. Diri seseorang tersebut disebut dengan kata murtad, orang yang keluar daripada agama. Sama juga iman. Orang yang bersifat dengan iman, orang tersebut namanya mukmin. Begitu juga Islam. Orang yang bersifat dengan Islam disebut dengan muslim. Orang Islam, muslim. Begitu juga orang yang bersifat dengan kufur, dikatakan orang tersebut kafir. Gitu. Kufur lain, kafir lain. Kufur ialah diri kekufuran tu. Kafir orang yang bersifat dengan kufur. Sama di sini. Riddah ialah diri keluar agama. Manakala seseorang itu bersifat dengan sifat riddah, orang tersebut namanya murtad, orang yang bersifat dengan riddah, orang yang keluar daripada agama, disebut dengan murtad. Dipanggil dengan murtad, dikatakan dengan murtad. Jadi di antara salah satu di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada riddah ni, yang pertama hak pertemuan kita yang lalu, iaitulah dengan sebab i'tiqad yang salah. Dengan sebab i'tiqad dia tu i'tiqad hak tak betul. Maka i'tiqad yang tidak betul ni ada dua bagai, dua bahagian. Yang pertama i'tiqad yang salah tapi tak kufur, itu satu. Yang kedua i'tiqad salah lagi kufur, ada dua. Maka hak bawa pada riddah i'tiqad yang salah, i'tiqad yang salah hak yang kedua, hak bahagian yang kedua, iaitulah yang membawa kepada kufur. Adapun i'tiqad yang salah tapi tak kufur, hak tu tak bawa pada dia tu riddah. Tak bawa kepada seseorang itu keluar daripada agama Islam. Umpamanya Mu'tazilah misalnya, itu i'tiqad yang salah tapi kufur, tak kufur. Tak kufur Mu'tazilah. Pegangan dia tadi tu menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Kufur kau nak hukum atas dunia? Tak. Atas dunia tak dihukumkan dengan kufur. Itu Mu'tazilah. Apa lagi hak orang i'tiqad Tuhan ada tangan tapi tangan tak serupa tangan kita. Itu semua pegangan-pegangan yang tak bawa pada kufur, tapi dosa besar, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak bawa kepada riddah ni, pegangan keyakinan yang salah yang membawa kepada kufur. Seperti pegang Tuhan tak ada. Tuhan ni tak ada, dia kata. Ataupun dia duk syok, ya ke ada Tuhan, ya ke ada Tuhan. Ni semua ni ialah pegangan yang tidak betul, yang membawa kepada kekufuran. Ataupun mereka yang beriktikad makhluk boleh memberi bekah, yang memusingkan kipas ni bukan Allah tapi elektrik, dia kata.
yang menghidupkan api, bukan gas. Bukan Allah, tapi gas, dia kata. Bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang membuatnya, bukan Allah yang menjadikan, bukan Allah yang memberi bekah kepada nyalanya api. Bukan gas contohnya. Ataupun yang menghidupkan kereta ni, iaitulah petrol, bukan Allah. Tu pegangan yang salah, yang kufur. Tapi kalaulah nisbah bercakap zahir saja, kita sandar kepada adat, isnad majaz nama dia. Dengan maknanya kita, orang tanya kita, maknanya dah kereta tak hidup ni kerana apa ni? Boleh jadi tidak ada minyak petrol ni. Agilah bubuh, agilah maknanya isi minyak dalam kereta ni baru hidup. Hak tu kita bercakap secara isnad majaz, sandar saja. Bukan kita iktikad petrol yang memberi bekah kepada menghidupkan kereta enjin kita, tidak. Tu tak kufur gitu. Jangan pula kita manakala maknanya tahu itu ialah pegangan yang kufur, yang mengatakan petrol ni lah yang menghidupkan kereta, lalu tu kalau orang bercakap secara zahir kita terus hukum kufur. Jangan. Tak ada masalah. Bercakap begitu tidak menjadi satu kesalahan sedikit pun. Hak menjadi satu benda yang bawa pada kufur akidah. Pegangan dia tu petrol yang memberi bekah kepada menghidupkan enjin kereta. Pegangan dia begitu, tu baru kufur. Adapun bercakap dengan sandaran asbab, dengan sandaran Allah Ta'ala buat sebab, dengan sebab isi minyak baru hidup, dengan sebab maknanya makan ubat baru sembuh penyakit. Dah sakit carilah ubat. Bukan ubat yang menyembuhkan pada iktikad kita. Tapi nisbah bercakap saja begitu, zahirnya. Tu tak bawa pada kufur. Dan bercakap begitu bukan salah satu daripada perkara yang dilarang, tidak sama sekali. Hak pegangan tu barulah bawa pada kufur. Yakin begitu, makhluk yang memberi bekah, baru baru kena orang tadi maknanya telah jatuh pada kekufuran. Tu di antara perkara-perkara yang membawa kepada riddah, dengan sebab pegangan, dengan sebab keyakinan yang salah. Tu yang pertama. Tu hak dulu. Ni malam ni nak sambung hak hari tu. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua, daripada sebab-sebab yang membawa kepada riddah, sebab-sebab yang membawa kepada kufur ni, yang kedua iaitulah dengan sebab perkataan. Ni sebab yang kedua. Dengan sebab kata, dengan sebab bercakap, dengan sebab kita mengeluarkan perkataan boleh bawa pada kufur kan ini. Ni apa dia? Contohnya, seperti dikatakan bagi Muslim, seperti dikatakan yakni oleh seseorang. Seseorang tu kata bagi Muslim, kepada orang Islam yang lain. Apa dia kata? Maf'ul qaul. Kata dia, hei kafir. Dia kata kafir kepada seseorang Muslim, kepada rakan dia hak Islam. Dia kata, hei kafir, mu kafir, misalnya. Atau Nasrani, atau Yahudi, mu Yahudi. Dia kata pada kawan dia hak Islam. Atau Nasrani, dia kata kepada saudara dia hak Islam tadi, rakan dia hak Islam, kenalan dia hak Islam, mu kafir, mu Yahudi, mu Nasrani. Maka manakala kita kata kepada orang Islam dia tu kafir, dia tu Yahudi, dia tu Nasrani,
kembali kekufuran tadi kepada orang yang kata. Kalau dia tidak kafir, kalau dia tak kufur, kita pergi tuduh dia, kita pergi kata kepada seseorang yang dia tu Islam dengan kata kafir, Yahudi ataupun umpamanya, kembali kekufuran kafir tadi tu kepada kita yang berkata. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi faqad ba'a ahdahuma atau kama qala. Apabila seseorang itu kata bagi saudara dia dengan katanya ya kafir, mu kafir, he kafir, sedangkan orang tu Islam, maka kembali kekufuran tadi sama ada kepada yang berkata ataupun yang dituju. Kembali. Kalau dia tak kafir, bidah balik pada kita. Yang mari balik, mari kepada kita balik kafir tadi. Ni. Maka orang yang kata begitu, dia telah jatuh kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia tadi keluar daripada agama Islam. Jangan sebut perkataan begitu kepada orang yang Islamnya. Adapun memang dia tu kafir, kita panggil dia kafir, memang dia tu orang Yahudi, yalah. Hak ni orang tu Islam, dan dia tak buat perkara-perkara yang menghina Islam. Tidak ada maknanya ketandaan-ketandaan di dia menghina agama Islam ataupun buat salah satu daripada perkara-perkara yang boleh melucutkan agama. Lalu tu kita pergi kata dia pada kafir sedangkan dia tu Islam. Maka mari balik, bedah balik, melencong balik. Hak kafir kita kata pada orang tadi tu kepada diri kita yang berkata. Wali'iyahzubillah. Ini perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita tadi keluar daripada agama Islam. Nampak remeh? Kata jopong, apa aku tak ada buat benda-benda hina Islam, tak ada. Tu dengan sebab perkataan tadi tu. Kita kata orang tu kafir, mari kembali kekafiran tadi kepada diri kita. Wali'iyahzubillah. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau seseorang tu kata mu kafir, tu dia kata begitu contohnya. Apa kata pada aku kafir ni? Kafir nikmat. Dia kata begitu. Kafir nikmat, bukan kafir agama. Hak ni tak kembali kekufuran tadi kepada yang berkata. Cuma haram kita pergi bercakap begitu. Haram kita pergi kata perkataan-perkataan yang mengelirukan tadi. Sungguh pun maksud kita bukan kafir agama, tapi kafir nikmat, kufur nikmat. Kita pergi kata begitu, dipanggil pada dia dengan makna kufur nikmatmu ni. Tuhawi kaki suruh pergi tempat-tempat yang elok, pergi tempat-tempat hak tidak baik, pergi kepada tempat-tempat hak Allah Ta'ala haram. Kafir nikmat, kufur nikmat. Haram cakap begitu. Kita tu haram bercakap begitu. Ataupun kita kata pada dia, oh Yahudi demo, kata begitu. Apa maksud kata begitu? Yahudi hak agama, kembali kepada kita kekufuran tadi. Bukan. Dia tu pakaian seumpama dengan puak-puak Yahudi. Tak apa, bukan dengan makna boleh bercakap begitu, haram cakap begitu. Cuma tak kembali kekufuran keyahudian tadi tu kepada yang berkata, kerana maksud kita pakaian dia yang menyerupai dengan pakaian Yahudi, dia tu berperangai dengan perangai Yahudi, tapi haram kita bercakap begitu rupa tadi. Ini dengan sebab perkataan. Atau aku berlepas daripada Allah, ataupun dia kata begini,
Orang tadi tu, ni maknanya sebab yang membawa kepada riddah dengan sebab perkataan. Dia kata begini, aku berlepas daripada Allah, aku tak ada berhajat-hajat kepada Allah, tak bergantung pun aku kepada Allah. Ni usaha aku belaka ni, tak ada gantung-gantung dengan Allah Ta'ala, tak ada bersakut baut dengan Allah. Kupu bercakap begitu. Keluar daripada agama bercakap begitu. Atau daripada Nabi, aku tak berajak langsung pada Nabi. Tu sunnah apa lagi ni, bukan sunnah ni macam ni. Misalnya itu semua perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada riddah, menghina maknanya. Atau daripada Quran, aku tak ada berhajat pada Quran, panduan hidup aku bukan Quran, tak ada doa pada Quran boleh hidup. Tu semua tu perkataan-perkataan yang membawa kepada keluar daripada agama. Atau daripada agama Islam, aku berlepas diri dah daripada agama Islam, aku nak keluar dah daripada agama Islam. Tu perkataan dengan perkataan tu. Keluar agama dengan sebab perkataan. Tu bahaya, jangan bercakap benda-benda macam ni. Dan seperti mensendo-sendokan dengan Quran, dan seperti mempermain-mainkan dengan Quran, tak boleh. Awak main dengan ayat-ayat Al-Quran tak boleh. Dan membaca Quran tadi tu dengan kosak mengolok-olokkan, dengan kita kosak nak buat menganying dengan dia, dengan Al-Quran, dan dengan kosak menghina akan dia, akan Al-Quran. Kita mempermain-mainkan hukum-hukum Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran misalnya dibenarkan poligami contohnya. Dia tu gak pantang dengar apa ni hukum Tuhan macam ni. Tu bawa bahaya-bahaya. Tak setuju lain. Maknanya bukan tak setuju dari sudut kita tu bukan nak menghina agama. Bukan kita nak kata agama ni tak betul. Cuma kita tak sebagi suami kita tu menikah lain. Tu lain. Hak ni hina hukum Al-Quran tu sendiri. Maka hak ni bawa kepada kufur. Ataupun tutup aurat. Dalam Al-Quran perintah kepada kita supaya tutup aurat. Apa zaman sekarang ni, tak zaman milenium dia kata. Kita pula berada di bandar metropolitan pula. Apa pakaian begini ni, pakai tudung-tudung besar-besar ni, remah, panah. Zaman itu, zaman dulu tak apalah. Orang kuat nafsu. Allah ni tak dah. Tak apa. Tu perkataan-perkataan begini ni mempermain-mainkan Quran dan juga menghina-hinakan akan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Semua tu dengan sebab perkataan boleh bawa seseorang tadi kepada kekufuran. Tu dua. Habis kat situ. Ketiga, sebab yang ketiga. Yang ketiga, banyak lagi contoh-contoh dia. Cuma dalam kitab Faridah ni ada tu je. Tu je hak disebutkan di dalam kitab Faridah kita ni. Tapi banyak lagi. Dengan sebab perkataan ni lah maknanya hak paling banyak sekali boleh bawa kepada seseorang tadi jatuh kepada kekufuran. Bawa pada seseorang tadi keluar daripada agama. Bersifatlah dia dengan sifat riddah. Namanya orang tadi orang yang murtad. Ketiga dengan sebab perbuatan. Yang ketiga iaitulah dengan sebab perbuatan. Contoh seperti sujud kepada makhluk. Seperti sujud kepada makhluk. Siapa makhluk tu tak kira. Manusia ke, pokok ke, matahari ke, binatang ke. Lalu tu dia pergi sujud kepada perkara-perkara tersebut, kufur.
Boleh bawa kepada seseorang tadi jatuh agama dia, batal agama dia kalau dia sujud kepada makhluk, sujud kepada orang, sujud kepada pokok, sujud kepada matahari. Kerana apa? Kerana sujud ni hanya tertentu kepada kelakuan menyembah, tertentu kepada kelakuan sembah. Maka kita sujud ni sembah kepada Allah. Maka kelakuan sujud ni ialah kelakuan ibadah. Lalu tu seseorang tadi nyagi sujud, yang mana hak ni ialah perbuatan menyembah. Nyagi sujud kepada manusia yang lain, orang tadi keluar daripada agama. Sujud kepada matahari, gi sujud kepada pokok, binatang dan lain-lain daripadanya, orang ini keluar daripada agama. Sebab apa? Dengan sebab sujud. Maka sujud ni ialah dengan sebab perbuatan. Sujud tak boleh. Tak boleh sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertentu kelakuan bagi ibadah menyembah. Kelakuan menyembah hak dikatakan dengan ibadah tadi tu. Tak boleh sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud kepada yang lain daripada Allah, maka orang tadi keluar daripada agama Islam. Satu. Adapun rokok lain pula. Adapun rokok tunduk, yang mana tunduk tu sampai kepada hak rokok sebagaimana kita sembahyang tu. Hak ni tafsil, ada perincian. Jika dia rokok, kosak di hati dia nak memuliakan ataupun nak membesarkan seseorang, hak dia rokok tadi, rokok kepada sianu. Sebab apa? Nak muliakan sianu tadi, nak membesar, nak menghormati orang tersebut, kufur. Bawa kepada orang tadi keluar daripada agama. Jika kosak nak hormat ke dia, jika kosak di hati niatnya nak meninggi-ninggikan orang tadi, nak membesarkan, nak memuliakan orang tadi, maka jadi kufur orang tadi, keluar daripada agama Islam. Satu laginya, kalaulah dia rokok, dia rokok tunduk sampai hak rokok tadi tu, bukan dia kosak nak membesar, bukan nak memuliakan orang tadi, maka pada ketika itu haram walaupun tidak kufur. Dia tunduk, tapi tunduk dia tu hingga hak rokok. Sebab apa tunduk sehingga hak rokok kepada orang ni? Tak ada kosak apa-apa bukan nak mulia dia, haram. Tak boleh, haram. Tapi sungguh pun maknanya maknanya perbuatan tadi haram, dan dianya tidak bawa kepada kufur. Bila jika tak kosak nak memulia. Kalau kosak nak memulia, hak ni bawa kepada riddah. Sebab tu kena hati-hati. Nak lalu di hadapan orang misalnya, nyogi tunduk sampai hak rokok minta lalu sikit. Tapi sampai hak rokok, tu perbuatan tadi tu haram. Perbuatan tu haram tu. Adapun kalau tunduk sikit, hak tu makruh. Makruh. Tu lalu gi dah minta lalu dah. Lalu saja-saja gitu. Kalau tunduk sikit makruh. Makruh tunduk sikit. Tapi kalau tunduk sampai hak rokok, itu perbuatan yang haram. Ni hak kata tidak kosak nak memulia, nak lalu, tapi nya lalu tu alo beradaknya kalau kita kata. Tapi sampai hak rokok, tak boleh. Haram perbuatan tadi. Kalau kosak nak memulia dia, buat begitu, bawa kepada orang tadi keluar daripada agama Islam. Tu rokok. Rokok dia ada perincian. Maka kalau dalam bab fiqh, rokok ni
merupakan satu ketandaan dalam hukum bab sunat sujud sahwi di antaranya. Ini rokok ni. Misal, sebagaimana kita maklum, di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi, salah satu sebabnya tinggal sunat abad. Dia tak buat sunat abad. Contoh, dia terlupa untuk baca kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Contoh. Lalu tu gi turun kepada sujud. Allah. Sampai dah hak rokok. Hak rokok ni di antara ketandaan yang besar dalam bab sunat sujud sahwi. Kalau dia tadi turun pada sujud, terlupa nak baca kunut, Allah turun sampai dah hak rokok, ataupun lebih kepada hak rokok. Mana kalau begitu, lebih dah sampai hak rokok, turun lagi, belum lagi sampai dahinya di tempat sujud, bangun balik. Lalu tu dia baca kunut. Nanti selesai baca tasyahud akhir kelak, hak rukun-rukunnya sebelum daripada beri salam, hukumnya sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kerana apa sunat? Kerana lebih dah hak rokok. Turun tadi tu, sempadan dia di hak rokok. Begitu juga nisbah tahiyat awal. Terlupa tahiyat awal. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allah, sepatutnya tahiyat awal, sunat abad. Tiba-tiba terlupa. Bangun kepada qiyam. Bangun kepada qiyam tu lebih dah hak rokok. Lebih hak rokok. Ataupun sampai hak rokok, ataupun lebih hak rokok. Belum lagi berdiri betul. Belum lagi qiyam yang betul. Lalu tu orang tadi pun turun balik kepada tahiyat awal. Nanti lepas daripada tasyahud akhir, sebelum beri salam, sunat sujud sahwi. Gitu. Yang kedua, kalaulah bangun daripada sujud, tak baca tahiyat awal, terlupa baca tahiyat awal, tapi bangun tu belum sampai hak rokok, tak dan sampai lagi hak rokok, duk bawah-bawah lagi, turun balik, tak sunat sujud sahwi. Tu pekohnya begitu. Lebih hak rokok bangun, turun balik, sunat sujud sahwi. Bangun belum sampai lagi hak rokok, baru bangun sedikit perbuatan dia, tak sunat sujud sahwi. Itu dalam fiqhnya. Begitu juga masalah kunut tadi. Turun lebih hak rokok, ataupun sampai dah hak rokok, bangun balik, sunat sujud sahwi. Tapi kalau turun belum sampai lagi hak rokok, turun sikit baru bangun balik, tak sunat sujud sahwi. Tu besarnya di rokok tadi tu dalam bab sunat sujud sahwi ke tak sunat sujud sahwi. Dia begitu. Tu di rokok. Jadi kita kembali kepada dengan perbuatan ni, buat salah satu daripada perkara-perkara ni bawa pada ridah, iaitulah dengan perbuatan, dengan sebab perbuatan. Contoh seperti sujud kepada makhluk, sujud kepada yang lain daripada Allah, maka keluar daripada agama Islam. Dan menghinakan mashaf. Hina mashaf pula, hina Quran. Contoh hina Quran tadi ni, hak dengan perbuatan, hak tadi dengan perkataan, hak yang kedua tadi. Ni hak dengan perbuatan, dia hina Al-Quran.
seperti menjatuhkan dia kan mashah pada tempat yang diluati. Pada tempat yang diluati. Apa tempat yang diluati? Tempat hak ada najis ataupun tempat cemar-cemar, tempat yang kotor-kotor. Dia pergi buang, dia pergi tahuk, dia pergi menjatuhkan pada tempat-tempat hak cemar-cemar, hak kotor-kotor. Maka ini kosak pula di hati dia nak hinakan Al-Quran tadi. Maka orang tadi telah melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Kerana kosak dia tu, kosak nak hina. Tapi kalau terjatuh, tu tak ada masalah. Hak ni sengaja menjatuhkan, membuang tahuk, kita panggil. Kosak nak hina, campur Al-Quran, kosak nak hina, walaupun pada tempat yang bersih. Bukan tempat-tempat hak luak-luak saja, tempat-tempat yang kotor-kotor, hak bernaji, hak cemar-cemar saja. Hak tempat bersih sekalipun, kalaulah kita tadi kosak nak hinakan Al-Quran, maka kita tadi telah keluar daripada agama Islam. Ataupun baling sesuatu kepada Al-Quran, pelepang. Kenapa? Nak hina Al-Quran, jatuh kepada kekufuran juga, keluar daripada agama Islam juga. Hak menentunya kosak dia tadi tu. Tapi dengan perbuatan dia buat tu. Gitu. Demikian lagilah. Iaitulah hadis dan ilmu syara'. Samalah ilmu hadis, ilmu syara', samalah. Kitab-kitab agama, kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buang, kita tahu dia, kosak nak hina, maka yang ini boleh menjatuhkan seseorang tadi kepada keluar agama Islam. Adapun kita bakar Al-Quran, tu tak kerana kita bakar Al-Quran tadi nak memuliakan Al-Quran. Kalau tak dalam tu sapuh, tak comel, tak dalam tu sapuh, huduh perangai, kita bakar supaya hilang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dituntut begitu dalam agama kita, nak lupuh-lupuh apa semua tu bakar dia. Bakar. Kemudian lepas bakar tadi, abu-abu dia tu sunat pula. Ambil pergi kambuh. Kambuh abu-abu tadi. Tapi kalaulah tak kambuh pun tak jadi masalah dah. Cuma sunat pergi kambuh lagi. Tu dituntut dalam agama kita tu bakar. Bakar Al-Quran. Ataupun tak bakar, gali dalam tanah, letak dalam tu. Tak apa. Orang jirik ni, orang jijak ni, tempat orang letak kaki ni, dak dia panggil aras lain dah. Dalam tanah dah tu. Arah lain dah. Cuma kita lah rasa tak sedap lagi. Tak puas hati, kena bakar juga. Bakar tadi sebab apa? Nak menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tu tak apa dituntut pada syarak. Tapi bakar kosak nak hina, hak ni kufur. Riddah, keluar daripada agama Islam. Bakar nak hina Al-Quran, apa tak bakarlah. Ni bawa kepada kufur, jatuh kepada kekufuran, keluar daripada agama Islam. Habis itu. Dan apabila sedikit lagi, dan apabila jadi murtad oleh seseorang, apabila seseorang tu jadi murtad agak, sama ada dia buat dengan sebab i'tiqad, ataupun dengan sebab perkataan tadi, ataupun dengan sebab perbuatan, tak kira lah. Apabila dia murtad dengan melakukan salah satu daripada 3 sebab tadi tu yang membawa kepada murtad, manakala begitu, wajiblah atas yang memerintahkan. Siapa di sini yang memerintahkan? Seperti raja. Maksud raja kat sini ni iaitulah kerajaan lah. Yang memerintah ni, yang memerintah secara meliputi.
Kerajaan lah kerajaan. Ada pun ibu bapa yang memerintah juga, tapi yang tu tidak meliputi, hanya khas kepada anak dia saja. Anak dia pun jatuh pada riddah, murtad anak dia. Wajib ibu bapa tadi maknanya tegur, nasihat, kembali kepada agama Islam. Tak mahu juga, degil juga, repot kepada kerajaan. Masuk mahkamah dan lain-lain daripadanya lah. Tu maksud kerajaan tadi tu. Maka ini hukum riddah. Bila orang ni murtad, maka wajib atas yang memerintah seperti raja. Kita panggil kerajaan lah. Wajib apa raja ni? Wajib menyuruhkan. Kerajaan tu pula wajib suruh akan dia, akan yang murtad, suruh tu kembali kepada Islam. Suruh dia kena balik kepada agama Islam. Kembali macam mana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kerajaan tadi, mahkamah kalau kita kata, dia kena suruh lah. Orang tadi tu, orang hak murtad tu, asal Islam, keluar agama Islam. Ataupun dia kafir, lalu tu jadi Islam, lepas peluk Islam, keluar balik atau murtad. Maka kerajaan yang memerintah wajib suruh dia kembali kepada agama Islam. Manakala dia murtad tadi, keluar daripada agama Islam, wajib suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dan taubah daripada dosa yang murtad ia seorang dengan sebabnya, dengan sebab bagi murtad. Bukan sekat suruh dia tu mengucap saja, suruh satu lagi dia bertaubat kepada Allah. Macam tadi itulah. Sial langsung tadi, ya dah tu. Suruh dia bertaubat, isytihar taubat dan sebagainya. Ya dah tu. Tu kewajipan dia begitulah. Kewajipan dia begitu. Suruh dia mengucap kembali taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah ni atas dosa dia hak sebab mana? Sebab apa yang menjadikan dia riddah, keluar daripada agama? Sebab apa? Sebab perbuatan. Dia hina Al-Quran, campur Al-Quran kerana nak hina Al-Quran. Sebab tu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Minta maaf tadi tu tak tahulah kisah apa mimpi-mimpi tu, jatuh kafir ke macam mana dia sebelum ni, wallahu alam lah. Saya tak ikut perkembangan dia tu. Cuma ada tengok dalam Facebook tadi, secara langsung taubat dia kata. Gitu. Maka jika enggan ia seorang daripada kembali kepada Islam, maka jika ia seorang tadi, orang yang murtad ni, tak mahu kembali kepada Islam, jawabnya wajiblah atas raja membunuh akan dia, akan orang yang enggan. Dah paksa dah suruh kembali kepada Islam. Kemudian beri pendidikan pula, nasihat dengan beberapa tempoh-tempohnya, nasihat dan lain-lain daripadanya, beri pendidikan. Tak mau juga, enggan juga, maka hukum agama kitanya, kerajaan tadi mesti ataupun wajib bunuh orang tadi. Kerana murtad ni ialah sekeji-keji kufur. Kufur asli tu maksiat pada Allah yang besar dah tu, syirik itu. Tapi syirik hak sebelum ni Islam dah, tiba-tibanya kembali kepada kesyirikan, hak ni besar lagi derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga agama kita suruh bunuh orang tadi. Adapun hak kafir asli, hak bukan masuk Islam kemudian keluar, hak asal kafir tu, tu agama kita tak suruh bunuh. Kerajaan maknanya bukan kita, bukan individu kena bunuh, tak. Hak murtad tadi tu. Cuma hak kafir asli agama tak ada suruh bunuh. Tapi hak murtad ni, kafir murtad ni, jahatnya dia, kejinya orang ni, agama kita memerintahkan kerajaan ataupun orang yang berkuasa
supaya bunuh orang yang murtad tadi. Nak cerita besarnya dosa ataupun maksiat, derhaka, kejinya orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dan bermula jatuh seseorang di dalam dosa besar. Wallahu alam wa ilmuhu wa tam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.